اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 9, baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 9, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ke-10, hayah. Artinya erti hayah hidup, iaitu hayah sifat yang maujud, yang sedia, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengesahkan akannya, akan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa bersifat ia Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan ilmu dan lain daripada sifat ilmu. Mana daripada segala sifat, daripada segala sifat, bahawa bersifat ia Allah dengan ilmu dan lain daripada ilmu, daripada segala sifat, daripada segala sifat. Jadi hak cetakan baru pun gitu je tau, daripada segala sifat gitu. Daripada segala sifat, sekat tu je. Tak ada daripada segala sifat ma'ani, tak ada. Yang mengesahkan akannya, akan Allah Ta'ala, bahawa bersifat ia Allah Ta'ala dengan ilmu dan lain daripada ilmu. Mana lainnya? Daripada segala sifat, gitu je. Rumi pun sama, daripada segala sifat. Dahulu tau. Segala, daripada segala sifat ma'ani. Hak tambah dulu. Tarikh berapa tu? Enam bulan 1 2015. Enam bulan 1 2015. Dan ni kita bulan 1 2022. 7 tahun.
Mana 7 tahun jumpa tepat. Lah sekarang ni kita maklumkan kita Faridatul Faraid ni adalah round yang kedua. Habis dah terdahulu kemudian ulang balik. Jadi terdahulu tu pembicaraan sifat hayah ni 6 bulan 1 2015. Sekarang hari ni 25 hari ni 25 bulan 1 2022, 7 tahun. Apa jumpa takut apa jumpa ni jumpa 7 tahun. Mana kitab kita ni 7 tahun ke? Dan sekarang ni 2015 tu bukan bermula kitab Faridatul Faraid. 2015 tu ditajuk hayah, sining. 2015. Mula sungguh? 2013. Mula sungguh. Jadi Munyatu Musalli kita 2013 lah. Jadi Munyatu Musalli tu 2013. Musa berapa? Musa 19 ke? Munyatu Musalli. Anak tiri sungguh lah tu. Anak tiri lah. Sebab apa? Faridah sejam, Munyatu Musalli setengah jam. Jadi Munyatu Musalli 2013 dengan 2022 10 tahun lah. Tak? 10 tahun lah. 10 tahun. Kita Munyatul Musalli. Jadi tambah sifat ma'ani. Yang mengesahkan akan Allah Ta'ala bahawa bersifat ya Allah dengan ilmu dan lain daripada ilmu. Mana lain ni? Daripada segala sifat ma'ani. Allah bersifat dengan sifat kudrah, iradah, sama, basar, kalam. Yang mengesahkannya adalah sifat hayah. Kalau tak ada sifat hayah, maka tak ada lah kudrah, iradah, ilmu sampai ke kalam. Kita akan bicara nanti. Yang mengesah ni pada akal sahaja. Sebab sifat hayah qadimah sedia kala. Sifat ilmu qadimah, kudrah, iradah semuanya qadimah belaka. Dia kalau kata mengesahkan, maknanya jadi hayah ni umpama syarat. Jadi syarat ni dia dahulu daripada masyru', barang yang disyaratkan. Jadi bawa kepada masyru' ni baru. Bawa pada masyru'. Sekarang ni syarat ada ilmu, syarat ada hayah. Barulah ada masyru', ada perkara disyaratkan. Baru ada ilmu, baru ada kudrah, iradah. Syaratnya kena ada hayah. Jadi hayah je lah qadim. Masyru' ni ilmu, kudrah jadi baharu. Mustahil. Pada ni mustahil. Memanglah syarat dengan masyru' syarat dahulu. Contoh kita syarat untuk sah semayang. Semayang tu masyru'. Syarat untuk sah semayang. Jadi syarat dengan semayang ni mana dulu? Syarat dululah. Ke macam mana? Ke takbir dulu siap-siap baru ambil semayang? Takbir dulu siap-siap baru pakai baju semayang? Memanglah wuduknya syarat, menutupi aurahnya syarat. Jadi syarat kena duduk dulu pada ni. Sembahyang masyru' tu duduknya kemudian. Jadi gitulah. Jadi kalau hayah menjadi syarat, nak ada ilmu kudrah iradah ni, jadi maknanya ilmu kudrah iradah ni jadi kemudian. Baharulah jadinya. Ada itu mustahil begitu. Dia kata nak mengesahkan hanya pada akal. Ni pada dipanggil fit ta'aqul, pada akal. Nak ada kudrah iradah, hayah. Kalau tak ada hayah, kudrah iradah nak ada macam mana? Gitu. Sebab tu dalam kitab Baqarah, selepas bicara sifat wahdaniyah, sifat yang ketujuh hayah. Dia letak gitu.
Sifat yang ketujuh hayah. Dalam kitab Baqarah, sifat yang keenam wahdaniyah. Sifat yang ketujuh hayah. Sebab apa? Nak bicara kudrah ke, iradah ke, ilmu ke, samuk ke, basar ke, kalam ke, hayah lah. Hidup tu dahulu, barulah bicara kudrah, iradah. Tu dalam kitab Baqarah. Itu ialah macam sebut sama-sama lah. Jadi susunan sifat 20 ni bukan sifat Allah bersusung. Sifat Allah qadimah belaka, sedia kala belaka. Tetapi untuk menyebut kena susung. Jadi ulama susun ni ada hikmah dia. Jadi kenapa dalam kitab Baqarah selepas bicara wahdaniyah dimulai sifat ma'ani, sifat yang ketujuh tu sifat ma'ani dengan hayah. Sebab nak bicara kudrah iradah, bicara hayah dahulu. Sebagaimana kita nak bicara sifat-sifat Allah, bicara wujud dahulu. Nak bicara sifat Allah ni kan, letak wujud lah dahulu bicara. Ada tu dahulu. Kita nak bicara kudrah iradah ilmu, hayah lah dulu. Tak ada, letak hayah lah dahulu. Sebab tu dalam kitab Baqarah, sifat yang keenam wahdaniyah, sifat yang ketujuh hayah, barulah kudrah, iradah, ilmu, sama', basar, kalam. Jadi bagaimana ni? Jadi macam tak samalah hak kita duk ngaji. Kitanya wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu gitu. Pada ni. Cuma nak ceritanya ulama susun ni ada hikmah dia lah. Jadi kenapa letak hayah selepas daripada wahdaniyah? Nak bicara kudrah, iradah, hayah lah bicara dahulu. Tuhan hidup. Tuhan hidup ni bersifat dengan sifat kudrah. Tuhan yang hidup ni bersifat dengan sifat iradah. Tuhan yang hidup ni bersifat dengan sifat ilmu. Dia letak hayah sifat yang ketujuh. Tapi biasa kitabnya sifat yang ketujuh sifat kudrah. Lepas bicara wahdaniyah. Ni hak saya tekan sentiasa. Wahdaniyah, keesaan pada perbuatan, kudrah, iradah, ilmu, kejap, rukun iman yang keenam, qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Ini susunan tu. Susunan kaedah sifat 20. Jadi seolah-olahnya hayah ni untuk sah ada untuk mengesahkan sifat-sifat ma'ani yang lain, kudrah, iradah sampai ke kalam, mestilah kena ada sifat hayah. Tak ada sifat hayah, tak ada kudrah iradahnya. Tak ada sifat hayah, tak ada sama' basar kalamnya. Ada di situ. Yang mengesahkan ini hanya pada akal jua, pada hak hakiki wakil sebenar-benar sifat Allahnya qadimah, sedia kala belaka, tak ada dahulu, tak ada kemudian. Jadi ke-10 hayah, ke-10 daripada 13 sifat atas jalanan Imam Asy'ari, ataupun ke-10 daripada 20 sifat atas jalanan Imam Maturidi, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan beriman secara tafsil, secara satu-satu dengan terperinci. Wujud kena perinci molek, kidam kena perinci molek, bakok kena perinci molek. Itu dia panggil apa ni? Wajib mengetahui dan berpegang secara tafsil. Ni baru secara tafsil, secara detail, secara halusi. Selepas daripada wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara ijmal. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalilnya ada langit, ada bumi. Itu secara ijmal. Dalam kitab Faridatul Faraid kita terdahulu ni comellah. Ada ni. Bukan terus kepada berpegang dengan sifat 13 ataupun masyhur kita sifat 20. Permulaannya berpegang secara ijmal dahulu. Berpegang secara ijmal dahulu. Mari daripada asyhadu alla ilaha illallah. Mari daripada asyhadu alla ilaha illallah.
aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Mana apa tu? Penyaksian hanya Allah jua Tuhan. Penyaksian hanya Allah jua Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Pastilah Allah jua Tuhan ni bersifat dengan istighna dan iftikar. Allah mana yang bersifat dengan istighna iftikar? Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dia gimana gitu. Kan kita mari daripada dua kalimah syahadah. Jadi syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Mana Allah jua Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Bila Allah jua Tuhan, pastilah Allah bersifat dengan istighna dan iftikar. Nanti dia akan bicaralah istighna iftikar. Sebab nanti bila habis bicara sifat Allah, habis bicara sifat Rasul, malaikat belum dibicarakan lagi, kitab belum dibicarakan lagi, hari kesudahan belum dibicarakan lagi untuk melengkapkan enam rukun iman, belum dibicara lagi malaikat. Maknanya pembicaraan sifat Allah, sifat Rasul ni terkandung di dalam dua kalimah syahadah. Terkandung ni terkandung maknawi lah, bukan terkandung hissi. Terkandung hissi ni ibu mengandung akan anak. Dalam tu ada anak sungguh lah. Itu panggil apa? Terkandung hissi. Terkandung pada zahir gitulah. Ni terkandung pada makna. Bukan kata kita belek ni asyhadu an la ilaha illallah kita akad ni ada istighna ihtiqaq. Bukan. Tapi kalau kata ibu mengandung, tu dipanggil terkandung hissi lah. Terkandung sungguh lah tu. Sebab memang dalam perut tu ada anak. Terkandung. Itu dipanggil mengandung lah. Ni apa-apa? Terkandung secara makna dia. Jadi bila Allah Ta'ala jua Tuhan, kita bicara sifat Allah dan sifat Rasul. Yang kita bicara sifat Allah ni terkandung di bawah, masuk di bawah ni pengertian dua kalimah syahadah. Yang mana syahadah yang pertama itulah istighna iftikar. Allah terkaya, lepas daripada segala-gala. Segala-gala berkehendak hanya kepada Allah. Allah terkayalah sebab hanya Allah jua Tuhan. Segala-gala berkehendak kepada Allah jua sebab Allah jua Tuhan. Itu istighna iftikar. Ada ni. Istighna ni terkaya, lepas daripada segala-gala. Itu istighna. Huwal ghaniyul hamid. Huwal ghaniyu. Al-ghani itu dipanggil sirah mubalaghah. Biasanya ghaniyun asal dia. Ghaniyun, fa'ilun. Sama macam qadirun. Qadirun yang kuasa. Qadirun yang amat kuasa. Dia terjemah gitu. Qadirun yang kuasa. Qadirun. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa. Qadir yang kuasa. Qadir yang amat kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qaf dal ya ra. Qadir yang amat kuasa. Dia panggil sirah mubalaghah. Qadir, sami' basir. Mana ghaniyun biasanya ghin nun ya ghaniyun. Mana ditasydidkan ghaniyun. Huwal ghaniyul hamid. Allah yang amat kaya. Amat kaya ni amat kaya dengan bahawa Allah lepas daripada segala-galanya. La ghaniyun anil alamin. La ghaniyun anil alamin. Allah amat kaya lepas daripada segala-gala makhluk. Amat kaya daripada, bukan kaya dengan. Kaya dengan tu dia panggil kaya muqayyad. Tu sifat baharu, kaya dengan. Faham tak? Kaya dengan kita. Kaya dengan duit banyak.
Kaya dengan tanah air banyak. Itu kaya dengan mana apa ni? Banyak pemilikan. Tu kaya muqayyad dia panggil. Tu baru pasal tu. Nak kaya mutlak. Apa makna kaya mutlak? Lepas daripada segala-galanya. Nak situ. Lepas daripada segala-galanya. Allah lepas dari segala-gala. Allah tidak berkehendak kepada segala-gala. Gitu. Ni istighna tu. Tuhan yang kaya, Tuhan yang lepas daripada segala-gala. Jangan kaya, Allah kaya lah. Sebab langit milik Allah, bumi milik Allah. Tu kaya dengan pemilikan yang banyak. Sebab langit ni milik Allah, bumi milik Allah. Lepas tu sampai masa kiamat, langit hancur dah, bumi hancur dah. Jadi tak kaya dah lah. Dah. Kaya dengan. Sebab apa? Tuhan kaya. Sebab apa? Sebab banyak pemilikan. Bumi Allah pemilik, langit Allah pemilik. Tak apalah sekarang. Lepas kiamat, bumi tak ada dah, langit tak ada dah. Jadi tak kaya dah lah. Sebab pemilikan kurang. Bukan kaya dengan ni, kaya daripada. Allah lepas daripada segala-galanya. Tu istighna. Ambil daripada mana tu? Ambil daripada asyhadu alla ilaha illallah. Bila penyaksian bahawa Allah Ta'ala jua Tuhan, pastilah Allah ni bersifat dengan istighna, terkaya, lepas daripada segala-gala. Kalau Allah tidak lepas daripada segala-gala, padahal Allah jua Tuhan, jadi mana gitu? Mana Allah lepas dari segala-gala? Sebab Allah jua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, fardu takdir. Tuhan pertama tak lepas dari Tuhan yang kedua. Tuhan kedua lepas dari Tuhan pertama. Tak lepas ni macam mana? Nak berlawang ke? Nak pakat ke? Ni mustahil. Jadi daripada penyaksian syahadah yang pertama tu, Allah jiwa Tuhan, pastilah Allah bersifat dengan istighna. Allah lepas daripada segala-gala, dan iftikar sekalian akan berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham molek Allah lepas dari segala-gala ni. Allah tidak berkehendak kepada makhluk. Wa imma makhluk tu nama malaikah sekalipun, makhluk yang paling besar sekalipun. Malaikah makhluk yang paling besar. Allah Al-Ghani, Allah istighna, lepas daripada segala-gala, termasuk malaikah. Bukan kata Allah perlu pada malaikah untuk mengatur perjalanan alam. Tu punah awal-awal lagi dah. Punah di asyhadu alla ilaha illallah. Allah jua Tuhan, berarti Allah lepas daripada segala-gala. Tak. Malaikah lah yang jadi penolong Allah, pembantu Allah untuk menjalankan perjalanan alam, untuk menurunkan rezeki, untuk menurunkan hujan, untuk menghidupkan, untuk mematikan, untuk mencatatkan, untuk uruskan barzah, untuk uruskan syurga dan neraka. Juga ada malaikah. Mana Allah, sifat istighna Allah Subhanahu wa ta'ala. Lucu sifat istighna, lucu asyhadu alla ilaha illallah. Pada ni. Sebab apa? Sebab pengertian daripada asyhadu alla ilaha illallah, Allah pastilah bersifat dengan istighna, terkaya, lepas daripada segala-gala. Yang kita duk cerita tugas malaikat tu hanya sandar pada asbab saja, sandar pada zahir saja. Kita dah hafal tu dah salah. Tu memang tugas malaikat, menurunkan wahyu, menurunkan hujan, menurunkan rezeki. Tapi hakikinya kesemua tu datang daripada asyhadu alla ilaha illallah, Allah Ta'ala jua Tuhan. Semua tu datang daripada Tuhan, bukan datang daripada makhluk. Bukan makhluk yang menolong Tuhan, bukan. Yang berlaku di malaikat, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Patutlah nak bicara malaikat ni, bicara mengenal Allah terlebih dahulu. Itu permulaannya. Barulah kita ngapa kepada tugas-tugas malaikat. Yang kita tugas malaikat tu tugas hakiki, memang malaikat lah yang menolong Allah Subhanahu wa ta'ala.
Memang Quran menyebut malaikah yang mematikan. Malaikah qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, sejadah tu. Malaikah yang mematikan. Tapi yang kita dak baca huwal hayyul qayyum, ia yang menghidup, ia yang memati. Nak buh mana pula? Yuhyi wa yumit. Nak buh mana pula? Yuhyi, menghidup ia Allah. Allah menghidup. Wa yumit, dan memati ia Allah. Allah yang memati, bukan Israel. Nak tahu mana pula? Dan ayat qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, sejadah. Malaikat Israel lah yang mematikan. Ayat yang lain Allah Taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang menyempurnakan nyawa-nyawa sampai masa mati. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang menyempurnakan nyawa-nyawa sampai masa mati dia. Allah yang mematikan. Sebab apa? Yuhyi, menghidup ia Allah, wa yumit, memati ia Allah. Itu hakiki. Dah kata Israel yang mematikan, itu majazi letak je, bukan hakiki. Ni nak kenal Tuhan molek ni, jangan tukar Tuhan dengan malaikat ni. Dah sungguh saya memang agak apa ni kalau masuk tajuk ni agak penat sikit puasa. Agak penat sikit. Apa ni? Dak steady orang dia. Kalau belajar ngajar bab fiqh, habis mengajar bab fiqh, balik itu rasanya nak gagah lagi. Kalau mengajar bab tauhid, balik tu letih sikit. Dan kalau mengajar bab fiqh, balik itu maknanya gagah gilah. Tapi kalau mengajar bab tauhid ini, balik tu ada letih sikitlah. Sebab apa? Tekan kali dah. Tekan. Dah. Sebut kata malaikat pun tidak beri bekas. Begitu Ustaz. Dah malaikat kan? Malaikat kan apa? Kan ada tugas. Bukan malaikat ada tugas, kita pun ada tugas. Apa tugas kitanya? Menjadi khalifah atas muka bumi, mengatur kehidupan dengan agama. Khalifah atas muka bumi ni mengatur kehidupan diri, mengatur kehidupan keluarga masyarakat, mengatur perjalanan ini negara dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu khalifah. Jadi kita kena mengatur kehidupan diri dan keluarga dengan agama. Ada ni. Tapi apa yang kita lakukan sebagai tugas kita, itulah qadar dan qada Allah. Itulah perbuatan Allah. Bukan hanya tugas malaikat. Tugas kita pun menjalankan tugas. Kita menjalankan tugas tu, itulah perbuatan Allah. Tapi disandarkan kepada kita yang menjalankan tugas sebagai khalifah atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menjalankan tugas-tugas malaikat. Itu hanya majazi letak. Hakikinya balik kepada istighna dan iftikar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah terkaya lepas daripada segala-gala. Mana Allah tidak berkehendak kepada malaikat. Allah tidak berkehendak kepada hamba untuk melakukan amal ibadah, maka Allah pun jadi tinggi dah. Sebab apa yang berlaku itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, pengertian dia istighna dan iftikar. Istighna, Allah terkaya lepas daripada segala-gala. Iftikar, segala-gala berkehendak pada Allah. Pastilah Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Sebab kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, Allah nak istighna macam mana? Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, sebaliknya bersifat dengan sifat kekurangan, macam mana kita nak berkehendak kepada Allah yang sendiri bersifat dengan sifat kekurangan? Jadi apabila Allah bersifat dengan sifat istighna dan iftikar, pastilah Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, maha suci daripada sifat kekurangan. Atau permulaan dia secara ijmal. Dalilnya ada langit, ada bumi. Kita mengenal Allah ni mengenal akan sifat Allah.
Jadi sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Setakat mana gak dipanggil kita mengenal Allah secara tafsil 13 sifat ataupun 20 sifat. Dia gitu. 13 ataupun 20 sifat atas jalan tafsil, atas jalan terperinci, baru dinamakan kita mengenal akan Allah Subhanahu wa taala dan mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Hak sifat 13, sifat 20 atas jalan tafsil. Tak ada ni. Tapi bukan sifat Allah 13 ataupun 20. Tapi dalam kitab Faridatul Farad ni comelah di awal tu. Kalau kita buka kitab kecil go atas huraian guru lah. Atas huraian guru. Sebab ayat kitabnya cukup ringkas. Setengah-setengah kitab kan. Setengah-setengah kitab. Dan setengah sifat yang wajib bagi Allah, wujud, kidam, baqa. Dan setengah daripada sifat yang wajib bagi Allah. Apa makna setengah? Ada setengah lagi. Jadi kalau 20, setengah lagi jadi 40. Dah setengah. Itu ayat kita. Dan setengah daripada sifat yang wajib bagi Allah, wujud, kidam, baqa. Ni. Mana 20? Mana setengah laginya? 20. Sifat Allah 40. Asma Allah 99. Dia kata setengah, setengah dengan makna sebahagian. Setengah dengan makna sebahagian daripada sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala adalah wujud, kidam, baqa, sifat 20, sebahagian. Dan sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Itu wajib mengetahui dan berpegang secara ijmal. Ni. Samalah kita bicara sifat Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu tafsil. Adakah di Nabi Rasul ni tu je? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tu je. Sifat berani, sifat tegas. Sifat-sifat ni sifat hak baik-baik tu nah. Jadi tak ada sifat berani di Rasul. Dah Rasul tak ada sidik, amanah, tabligh, fatanah je. 4 tu je. Dah sifat berani? Berani tak ada sifat berani. Jadi Rasul penakut ah. Kita pun kemama lalu. Dah sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu macam sifat 20 juga secara tafsil. Bukan sifat Rasul 4. Hak 4 ni secara tafsil, secara terperinci. Dah sifat Rasul. Rasul bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Tu. Sebab kita maklum kan, Nabi Rasul pilihan Allah. Bila Allah memilih, pasti dari kalangan manusia yang terbaik. Mana-mana sifat manusia yang terbaik semuanya ada di Rasul. Mana-mana sifat yang kurang mustahil di Rasul. Penakut tu kurang mustahil di Rasul. Bagaimana kalau tegah lawang dia lock lek, keluk kelek gitulah. Kali gitu kali gini, mustahil di Rasul. Dah ambil mana kata penakut tu mustahil di Rasul? Keluk kelek tu mustahil di Rasul. Sebab Rasul bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Mustahil ada sifat kekurangan nisbah manusia di Rasul. Gitu. Waktu kita pegang secara ijmal, secara kasar terlebih dahulu. Barulah pergi kepada sidik, amanah, tabligh, fatanah secara detail. Ada ni. Dia ada ijmal, dia ada tafsil. Kan ijma tafsir ni kan kita duk ngulang semua kan. Ijma tafsir duk ngulang semua kan. Kita bicara dahulu rukun iman. Beriman dengan sekalian malaikat. Itu ijman. Tafsirnya Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, 10 malaikat tu. Malaikat hafazah, malaikat hamalatul arsy. Itu secara tafsir. Tapi malaikat banyak tu je. Tak. Malaikat makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling banyak. Berapa bilangan malaikat makhluk yang paling banyak hanya Allah yang mengetahui. Tapi kenapa ngapa Jibril, Mikail tu? Tu secara tafsil. Tapi rukun iman bukan beriman dengan 10 malaikat.
Beriman dengan sekalian. Ni. Beriman dengan sekalian kitab. Sekalian. Lepas tu hak kita ngapa pula? Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Berarti sekalian kitab 4 buah? Tidak. Sekalian kitab setengah pandangan mengatakan 104 buah. Kenapa Taurah, Injil, Zabur dan Quran? Sekalian kitab 104 buah. Rukun iman beriman dengan sekalian kitab, bukan beriman dengan 4 buah kitab. Beriman dengan sekalian tu secara ijmal. Hak 4 buah ni Taurah, Injil, Zabur dan Quran secara tafsil. Dia gitu. Ada. Ni hak mula-mula ni, hak mula-mula. Ni ulang sok modah ni. Dak ni. Beriman dengan sekalian rasul. Beriman dengan sekalian rasul. Yang kita ngapanya Rasul 25. Tu kita dah ngapanya. Jadi beriman dengan sekalian rasul, jumlah rasulnya 25 gitu. Tak, rasul ramai. Lepas tu kita beriman dengan sekalian rasul. Hak duk hafalnya 25 rasul. Jadi seolah-olahnya sekalian rasul seramai 25. Tak, 25 tu secara tafsil. Rasul bukan 25. Nabi 124,000 orang, rasul 313 orang daripada 124,000 orang hak Nabi tadi. Jadi rasulnya 313. Hak 25 ni, hak ni wajib mengetahui dan berpegang ianya Rasulullah secara tafsil. 25. Tapi rukun imannya bukan beriman dengan Rasul 25, beriman dengan sekalian. Itu ijmal. Hak 25 ni tafsil. Ni ngaji nak kenal Allah, kenal Rasul. Bukan duduk bila wujud kidang bakok sidik amanah tabligh fatanah. Kena tak lepas. Tak lepas lah. Hak ijma'nya tidak dipegang. Wajib tu. Pada wajib berpegang secara ijma', boleh berpegang secara tafsil. Ada ni. Jadi hak 13 atau 20 itu secara tafsil. Ke-10 hayah. Ke-10 daripada 13 ataupun 20 sifat hayah, artinya erti hayah hidup. Erti hayah hidup. Kemudian ialah hak sayang sangat, duduk ulang bermula daripada wahdaniyah pada perbuatan, kudrah, iradah, ilmu. Berkali setahun tau. Boleh tak setahun? Setahun sungguhlah kalau pergi capur dengan PKP. Capur dengan PKP ingat baik, PKP kita setengah tahun dah. PKP kita setengah tahun. PKP pertama, PKP kedua, PKP 3.0. 3.0. 3.0 tu rasanya dalam berapa 3-4 bulan tu hak terakhir tu. Bukan waktu paling lama sekali tau. Hak PKP 1 tu dalam sebulan aja gitu, bulan 2 bulan. PKP 2 tu dah ingat dah, tapi PKP 3 tu lama sikit. Memang capur semua tu 6 bulan. 6 bulan. Jadi kita bicara kitab Faridatul Faraid ni bermula daripada wahdaniyah pada perbuatan tu setahun lebih lah. Sebab kita bermula daripada muka surat 7, keesaan pada perbuatan, muka surat 8, hak sifat hayah ni muka surat 9, hak baris yang kelima daripada hak Nabi dah muka surat 9. Maknanya kalau mula daripada keesaan pada perbuatan ni sampai ke ilmu ni dekat-dekat 3 muka surat. Dekat-dekat 3 muka surat. Kita bicara sifat yang pertama, sifat wujud, sampai ke wahdaniyah dalam semuka surat setengah aja. Daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsi. Dalam semuka surat lebih. Dalam dekat-dekat 2 muka surat lah. Nanti kita bicara hayah, akhir sekali habis sifat kaunuhu mutakalliman, muka surat 10, muka surat 11, setengah muka surat 11 tu habis kaunuhu mutakalliman. Maknanya semuka surat setengah aja daripada hayah sampai ke kaunuhu mutakalliman.
Tapi wahdaniyah pada perbuatan, qudrah, iradah, ilmu ni 2 muka surat. 2 muka surat lebih. Ni panjang ni. Mana? Bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Memang panjang. Bicara cukup panjang. Tadilah bermula daripada muka surat 7. Wahdaniyah pada perbuatan, ternapi, tertolak, mustahil, kam muttasi pada perbuatan, kam munfasi pada perbuatan. Tu. Kemudian kita memang mungkin berulang kali nota kaki nombor 1 tu. Nota kaki nombor 1 di muka surat 7 tu. Tu kena ambil molek sungguh-sungguh. Kena ambil sungguh. Lepas tu kena apa? Kena hadam, kena masuk molek lah. Pada ni. Jadi selain daripada penekanan tu jadi rasa macam tu sikit, letih sikit, sentiasalah jumpa dengan mengajar masjid besar-besar, masuk dalam radio, tiba-tiba dalam kitabnya betul tapi dalam huraiannya salah. Kitab betul lah. Saya ada dengar bab ikhtiar usaha. Memanglah dalam kitab comel. Ikhtiar usaha hak kita pada zahir, pada batin hakiki, keesaan pada perbuatan lah. Hak Tuhan belaka itu pada batin hakiki. Pada zahir hak kita lah. Itu kitab, ayat kitab. Tapi huraiannya pula kok lain. Makna pilihan dan perbuatan hak kita. Tidak dipaksa. Tidak terikat. Hak kita. Tidak terikat dengan takdir. Hak kita. Sebab itulah kita akan dipertanggungjawabkan. Di hari akhirah, kalau buat baik, alhamdulillah dapat balas baik. Kalau buat buruk kok, wali'azubillah lah, balas neraka lah. Jadi nak balas, contohnya balas neraka itu balas buruk, keburukan yang dilakukan atas dunia, hak dia sungguh lah, barulah sabar balas buruk. Kalau hak berlaku di dunia tu qada juga, Tuhan balas, jadi siang lah ke dia gitu. Ni Mu'tazilah. Inilah Mu'tazilah. Mu'tazilah tak terima situ lah. Jadi kalau perkara jahat ni qada juga berlaku, lepas tu siapa yang kena bakar di neraka? Orang tadilah. Dah orang tadi buat jahat mari mana? Ada qada Allah, lepas tu Allah hukum pula. Akal tak terima. Ni nak akal tak terima. Tu Mu'tazilah. Hadis terang-terang, Al-Quran terang-terang hak Tuhan belaka, tak kira tu dikit akal. Ada ni. Jadi ayat kitab betul lah. Mana hanya pada zahir kita ada pilihan, pada batin hakiki balik kepada keesaan pada perbuatan lah, balik pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala lah. Ada ni. Pada zahir saja. Pada zahir sekarang macam mana zahir? Kita memilih, kita melakukan, kita memilih, kita melakukan, itu pada zahir. Tapi apa yang kita pilih bukan apa yang kita pilih. Yang terdetik di hati pun perbuatan Allah dah. Tanda ni. Kemudian pula bukan kata usaha kita. Berkelip mata pun perbuatan Allah dah. Bergerak nadi pun perbuatan Allah dah. Lepas tu gerak tubuh kita besar ni, perbuatan Allah lah. Itu hak batin hakiki. Ada ni. Jadi hak pesen tolak batin, pesen ni. Pesen tolak zahir pula nak jadi jabariyah. Mu Tuhan, tak ada pilihan hamba, tak ada perbuatan hamba. Tu nak lajak pada jabar, nak tunduk pada jabariyah. Anak derhaka adalah anak yang taat akan qada takdir dan qada dan qada Allah. Gitu pula. Jadi anak yang derhaka ni adalah anak yang taat akan qadar dan qada Allah. Sebab apa? Sebab derhaka tu qadar dan qada Allah. Jadi anak yang derhaka adalah anak yang taat akan qadar dan qada Allah. Tu nak tunggu berjabariyah pula gitunya.
Kalau jenis orang hak tu gak, dia pun wi suti, ping suti. Kenapa kamu lempar saya? Saya lempar awak kerana saya taat kepada qada dan qada. Saya tidak akan lempar awak melainkan qada qada. Dak gomo situ. Gomo boleh pun balas balik. Saya pun taat pada qada qada juga. Gomo sampai mati situ. Dak. Anak yang derhaka pada Allah adalah anak yang taat kepada qada dan qada Allah. Hak ni nak terundur jadi jabariyah, silap gaya terundur pada kafir zindik. Ingat baik, kafir yang menafikan syariat. Derhaka tu dosa besar. Tak ada dosa besar. Hak Tuhan. Dia buat begitu. Dan ni dia menafikan syariat, terundur pada kafir zindik. Ni orang tolak zahir. Hak tadi pula ditolak batin. Kita nak kena ambil dua-dua. Kita memang berpegang ada pilihan dan perbuatan pada zahir, tapi batin hakikinya hak Tuhan belaka. Hak Tuhan belaka. Gitu je. Nak takkan nombor 1 tu, nombor 7 tu. Ambil molek tu. Tapi macam sebut tadilah, ayat kitab yang dibacanya comel. Ayat kitab yang dibaca. Tetapi huraiannya pula. Jadi maknanya pilihan dan perbuatan hamba ni tidak dipaksa, tidak terikat dengan takdir Allah. Dan beberapa minit pula orang yang sama, pilihan perbuatan kita pun takdir Allah juga. Situ pula jadinya. Kata pasal mana ni? Tadi kata tidak terikat dengan takdir Allah. Dak berapa minit orang yang sama pula takdir Allah pula. Pada ni. Tak pernah buka. Tak pernah. Jadi terbuka cerita bab perbuatan hamba, perbuatan makhluk. Tak apalah cerita bab perbuatan makhluk. Mula-mulanya perbuatan makhluk tidak dipaksa, tidak terikat dengan takdir Allah. Mana hak kita sendiri-sendiri mutlak. Sebab itulah kita akan dipertanggungjawabkan pada hari akhirat. Hak tu ayat mula-mula. Tapi jadi apa dia? Dipanggil apa? Dipanggil tanakut, dipanggil apa? Hak belawang panggil apa? Tanakut tu belawang dipanggil apa? Hak perkataan orang putih tu lah, apa dia? Komplit tu macam orang perang. Ni apa ni? Hak jenis. Hak jenis bercanggah ni. Tak ada mi. Komplit no. Kat orang perang, orang bung tu komplit lah. Dia bukan mula-mula tu tak ada takdir. Pilihan dan perbuatan tak ada takdir. Tapi kemudian pula pilihan dan perbuatan kita tetap takdir Allah Ta'ala. Takdir pula. Tadi kata tak ada takdir. Tidak dipaksa. Tidak terikat dengan takdir. Kemudian takdir pula. Lepas tu hurah balik kemudian lari pula ada takdir. Tak ada takdir. Kata kok mana ni? Jadi hak masalah ikhtiar usaha, hak hanya nak pakai zahir macam tadi, hanya nak pakai batin hakiki, Tuhan apa sen tu pula. Ada ni. Jadi di sendiri pun jadi apa ni? Jadi mana ni? Mana panggil apa? Kontradik apa panggil? Kontradik. Kontradik. Betul tak sebut? Minta maaf lah kalau salah. Kita kalau sekolah tinggi nak sebut dah anda. Kontradik lah. Mula-mula pilihan dan perbuatan tak ada hak takdir. Tengah tu takdir pula. Jadi berlawan di masa yang sama. Dan ni. Atau kata kena cermat molek tu. Dia ada bagai-bagai pula ni hak masalah ikhtiar usaha. Jadi hak kita ni hak keesaan pada perbuatan ni. Hak ternapi, tertolak, mustahil, muttasi, munfasi pada perbuatan. Waktu kena ambil faham molek. Walaupun itu istilah ilmu, tapi kena faham jugalah. Saya kalau kitab Faridah ni, sebab saya kitab Faridah sekarang 2 tempat lah.
Hak malam ni dia majib akad tembesu malam ni. Faridah lah. Baru masuk sifat kudrah. Baru masuk sifat kudrah. Tapi masa bicara bab keesaan pada perbuatan tu memang panjang lah. Memang bukan panjang, memang ulang gitu. Ulang. Dia majib akad tembesu hak maghrib malam ni. Baru masuk sifat kudrah. Saya tekan dah. Dia masuk sifat kudrah nanti, sifat iradah. Mana kena mati molek lah. Hak bab qada di majib akad tembesu qada dan qadar. Di sini qadar dan qada. Jadi kena jaga, kena ingat ni surah iman ni kena qadar dan qada. Nanti malam dia majibkan tembesu qada dan qadar. Dah kita sini ambil jalanan Maturidi hawa-hawa, qada dan qada kita terus je lah. Ada pun masa segi waktu majibkan tembesu saya tanya. Biasanya qada dan qada ke qada dan qadar? Ramai-ramai kata qada dan qadar. Kita pun ambil jalanan qada dan qadar. Gitu. Dua-dua tu betul belaka. Ada dalam radio tu tajuknya qada dan qadar. Tajuk dia. Tapi penceramah kata qada dan qadar tak betul dia tu kalau kita orang Melayu. Dia tu tak betul kalau kita orang Melayu qada dan qadar. Orang Melayu ni kena qadar dan qada. Qadar tu ketentuan. Qada tu perbuatan Allah. Kita orang Melayu tak betul qada dan qadar. Orang Melayu tak betul qada dan qadar. Orang Melayu ni dia kena terbalik baru betul. Iaitu qadar dan qada. Tak ada Melayu, Melayu Arab sama je. Satu jalanan jalanan Al-Maturidiyah, qada dan qada. Satu jalanan Asy'ariyah, qada dan qadar. Nama sahaja yang bertukar tapi pegangan sama. Hak ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, perbuatan Allah yang bersifat kudrah, tu tetap dah rukun iman yang ke-6. Tapi ketentuan Allah ni, kalau kita di sini kok jalanan Al-Maturidiyah kita letak qadar. Hak dia majib akad tembesu kita letak qada. Jalanan Asy'ariyah, gitu je. Kemudian sampai masa berlaku sekian perkara ni, jalanan jalanan Maturidiyah kok qada, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jalanan Asy'ariyah bukan qada, qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Bukan Melayu Arab ni. Jadi dia kata qada qadar, tajuk qada qadar. Tapi kalau kaum Melayu kita tak betul qada qadar. Sepatutnya tajuk tu baik kidah lah. Beriman qada dan qada pada pandangan Melayu. Baru jadi. Ada ni. Jadi orang terbesulah saya baru masuk kudrah. Memang saya akan memang tekan lah. Dan memang nak kaki dia macam kata tembesu tu 2 kali saya baca hak nombor 1 tu. Badan. Bab sini sedikit sahaja. Sedikit tergelincir. Kita panggil apa? Pewing apa? Sedikit Pewing. Bukan tewing. Pewing mana? Lari sikit je. Gelincir sikit je. Sama ada qadariyah ataupun jabariyah. Tu. Atau lari sikit. Hak zahir hak batinnya macam mana? Tapi dia kena mati hak batin dahulu, hak hakiki. Hakiki itulah keesaan pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan makhluk walaupun sebesar zarah. Sama telah pula kita memilih, itu perbuatan Allah. Kita bergerak usaha, itulah perbuatan Allah. Tuhan perbuat belaka. Pandai ni, keesaan pada perbuatan. Tuhan perbuat mana? Tuhan yang bersifat kudrah. Sifat 7 kudrah. Tuhan buat gitu je. Sebagaimana yang Tuhan kehendak pada azal. Sifat ke-8 iradah. Tuhan kehendak dengan jahil ke? Tak, Tuhan kehendak sebagaimana ilmu. Badat ni. Dia macam sebut melepaskan. Iradah dengan ilmu ni kena letak molek dua ni. Kena letak molek iradah dengan ilmu ni. Hak kudrah tu perbuatan Allah. Tu perbuatan Allah. Hak sedang berlaku sekarang, keesaan pada perbuatan, wahdaniyah pada perbuatan. Ni hak kudrah dengan ilmu, iradah dengan ilmu. Kena join molek.
iradah dengan ilmu. Sebab memang ada pandangan qada bukan iradah. Qada adalah ilmu. Qada adalah ilmu. Tapi hak jalanan Asy'ariyahnya qada ialah iradah. Jalanan hak Maturidiyahnya memang ada khilaf situ. Di kalangan Maturidiyah pun ada khilaf juga. Qadar tu iradah ke ilmu, ada khilaf pula situ. Sama ada ketentuan tu qada, sama ada ketentuan tu qadar, sama je. Hak kata ketentuan tu qada, ada pun mengatakan bukan iradah, ilmu qada tu. Kalau kata ketentuan tu qadar, ada pun mengatakan qadar bukan iradah, ilmu. Tapi di sini orang salah faham. Bila ilmu mana Allah mengetahui jua, Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah tidak memutuskan. Allah hanya mengetahui. Oh tu jauh sangat lagi. Tu jauh sangat. Tu lebih sesat daripada Mu'tazilah yang menafikan qadar perkara jahat. Ingat baik, Mu'tazilah yang masyhur, perkara jahat bukan qadar Allah. Allah tidak menentukan. Tapi Allah hanya mengetahui. Perkara baik Allah mengqadarkan serta Allah mengetahui. Tu hak Mu'tazilah. Hak ni dak ni, baik ke jahat ke, tak ada iradah, tak ada kehendak, tak ada. Yang ada mengetahui semata-mata. Hak ni lebih sesat daripada Mu'tazilah yang masyhur yang menafikan perkara jahat takdir Allah, tapi perkara baik tetap takdir Allah. Hak ni dak ni, baik jahat tak ada Allah. Tak ada takdir Allah, hanya ada ilmu sahaja. Allah hanya mengetahui, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan. Kita beri kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan baik dan jahat. Kita akan terima di hari akhirat. Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Ni masyhur ni, dalam rakaman-rakaman masyhur daripada orang-orang yang agak tinggi kedudukan. Masyhur sangat-sangat. Memang betul ada pandangan qadar adalah ilmu. Tapi ilmu dengan iradah ni dia berlaziman. Masa baru lepaskan berlaziman. Allah mengetahui seseorang beriman dan beramal soleh. Allah menentukan ia beriman dan beramal soleh. Allah mengetahui seseorang kufur dan maksiat, perkara jahat. Allah menghendaki seseorang melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Bukan Allah Ta'ala tahu saja. Allah Ta'ala tahu perkara itu berlaku dan Allah menentukan perkara itu berlaku. Ada ni. Kata-kata kena join molek antara iradah dengan ilmu. Allah mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan, tapi Allah tidak menghendaki. Allah Ta'ala tahu sahaja. Bukan. Macam mana dengan ayat innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya pekerjaan Allah apabila Allah telah menghendaki. Idza arada, iradah, bila telah menghendaki, bukan telah mengetahui. Tapi apa yang Tuhan kehendaki pasti Tuhan tahu pada azal. Dia gitu. Tapi bukan Allah mengetahui, Allah menghendaki. Iza arada syai'an, bila telah menghendaki Allah Ta'ala. Fa'alul lima yurid. Di ayat yang lain, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan barang yang ia kehendak, bukan yang ia tahu. Tapi barang yang ia kehendak, ia tahu. Situ. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad menjadikan ia akan barang yang ia kehendak dan ia pilih, bukan ia tahu. Tapi apa yang Tuhan kehendak, apa yang Tuhan pilih, Tuhan tahu. Sebab apa? Sebab iradah dengan ilmu sama-sama ta'alluq tanjizi qadim, menentu pada azal, mengetahui pada azal. Ini berlazimah. Jadi bila kita mati molek dua tu berlazimah, Allah mengetahui segala-gala, Allah menghendaki segala-gala. Tapi segala-gala mungkinat lah. Itu dia bicara halusi pula. Bila Allah menghendaki sebagaimana Allah mengetahui, maka mustahil berubah sama sekali. Mustahil berubah sama sekali.
Yang tergantung, yang berubah dengan umpama doa, umpama hubung silaturahim, itu adalah catatan di Lauh Mahfuz. Ada yang terubah kerana berdoa, kerana hubung silaturahim, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, berubah di situ. Tapi apa yang berlaku itulah hak azali, hak qadar azali, iradah dan ilmu. Jadi seperti tergantung, seperti terubah hanya di Lauh Mahfuz. Tapi hak azalinya, iradah, ilmu telah menentu, telah mengetahui pada azal segala-gala perkara telah dikehendaki oleh Allah. Mustahil berubah. Kalau berubah, di mana duduk sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menentu sekali begitu, sekali begini, tak tetap. Sebab apa ni? Ilmu. Mustahil sama sekali seumpama tu. Macam kita lah, sekali gitu, sekali gini, sekali gitu, sekali gini. Kenapa jadi berubah ni? Dah tak tahu jadi gini, kita kena ubah semula lah ketetapan kita. Sebab tak jadi ni nak buat pasal ni. Tapi buat perkara ni, kita juga yang menentukan, yang meletakkan asalnya. Ialah kita tak sangka jadi seumpama ni, kita terpaksalah kena ubah balik. Sebab apa? Sebab kita jahil. Jadi kalau ni qadar Allah azali tu berubah, mana duduk sifat ilmu Allah. Jadi terubah dengan doa ke, dengan amal soleh, umpama hubung rahim ke, itu adalah yang tercatat di Lauh Mahfuz. Tapi apa yang berlaku tu tetap balik kepada qadar dan qada Allah. Mana hakikinya tidak ada yang berubah lah, mubrah, putus segala-gala. Sebab Allah telah menghendaki, telah menentu, telah menetap, telah memutuskan segala-gala kepada azal, iradah, muwafaqah dengan ilmu. Dia gitu. Hak keesaan pada perbuatan, kemudian kudrah, apa tu join molek antara iradah dengan ilmu. Maka kejaklah hak rukun iman yang keenam, qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana memang ulang sangat-sangat, tapi ulang tadilah. Bahasa letih sikit. Letih. Kalau baca pekoh senang je, berjalan je. Susah kita ambil mazhab lain. Susah kita ambil mazhab lain. Kan senang pekoh tu kan. Ni yang dipewing sikit juga. Peso pegangan habis dah lah. Amal ibadah tuan-tuan terima. Ni. Ini usuluddin. Bukan pekoh tu kita buat mudah. Bukan. Pekoh ni gitulah. Maknanya ini pandangan ni ialah mazhab Syafi'i ni. Jadi kalau mazhab lain dia begiang. Dia gitu. Mana kita mengajar pun jadi tidak tertekan. Tak stres lah orang panggil. Tapi kalau bab tauhid ni memang ada sedikit lah, sebab campur pula dengan hok pelik-pelik tu lah. Hok pelik-pelik, hok salah pegangan. Tapi sebarangnya di radio agak umum terbuka. Orang pula bukan ustaz biasa. Ada di hadapannya DR. Tahu DR? Doktor. Bukan doktor cocok vaksin tu. Cocok vaksin bukan doktor dok, jururawat je. Bukan hak doktor tu. Doktor falsafah. Doktor falsafah. Doktor pengajian. Doktor bahagian pengajian. Tapi apabila bicara dalam bab ni, dia mudah lagi. Lepas tu kita dalam kaedah 40 ni, mati di keesaan pada perbuatan molek. Hak Tuhan belaka pada ni, pada batin hakiki. Tapi pada zahir wajib kita berpegang di akidah kita, hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pilihan dan perbuatan hamba, tetap perbuatan Allah, qada dan qada Allah. Kita pegang je lah, walaupun tak ada hakikinya, kita pegang. Cakap tu je, tak sudut soal-soal lah. Tak tu saja. Tapi hakikinya, hak pilihan dan perbuatan ni hak kita ke? Hak kita macam mana? Keesaan pada perbuatan Allah belaka. Hak kita macam mana? Rukun iman ke-6 kah? Sekalian qada dan qada, sekalian. Termasuk pilihan kita pun masuk dalam sekalian. Perbuatan usaha kita pun masuk dalam sekalian, yang ianya adalah qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup simple. Saya jumpa pelik-pelik, saya puh kepada Baba Wan Ismail contohnya.
puh pada baba-baba. Biar dia pening. Dia pening mana. Dia kata, Allah, apa bawa gitu? Dengar rasa nak marah rasa. Apa bawa gitu? Biar beri. Sebab apa? Sebab tempat dia di foto ni tu aman damai, tak ada benda gini. Aman damai tempat mereka ni ke dah bahas ni. Di foto ni dah bahas ni. Sebab apa? Apa? Satu jalan je, licin. Jadi pada budak gitu dak. Bahas tak payah bahas dah. Keesaan pada perbuatan. Hak Tuhan belah ke? Qada belah ke? Dah mati dah situ. Tapi wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Mereka berpegang. Tapi pilihan dan perbuatan jangan lari daripada hak Tuhan belah ke? Dah lari dah tu. Gimana gitu je. Lepas tu panjang-panjang tak ada. Jadi saya post, saya beri, biar dia tupang mikir tak. Tupang mikir. Dia kata, kata baba dengar ni sejam sejam dia dengar molek lah kalau ada masa. Alhamdulillah, dia dengar sungguh. Dengar nak marah. Apa yang dia begitu. Lepas tu pula orang yang orang yang ada title. Lepas tu berceramah pula dalam radio. Jadi kalau pesen ni gitulah. Biar sama-sama rasa. Apa ada ni? Dia sebenarnya dalam bab ni dia sejalan gitu je. Sekali lalu gitu je, tak ada bahas-bahas dah. Faham, pegang, selesai. Tak usah korek lah. Kita mati molek hak wahdaniyah pada perbuatan kudrah. Kita letak molek iradah dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Iaitu hayah, sifat yang maujud, yang sedia, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.